Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, sambungan soalan nombor 16. Okay. Video yang kedua 1 sampai 15. Yang ni ada 4 soalan lagi saya habiskan. Okay. So yang ni soalan nombor 16 adalah, kita baca soalan. Ajar 5 menunjukkan sebuah kapal layar. Layar TNP berbentuk segitiga bersudut tegak MNPQ garis lurus. So dia beri NP. So apa yang dibagi dalam soalan tu kita bawa keluar dulu. So NP dekat sini adalah 4. Dan cos MNT. Cos MNT ni kalau dia bagi macam ni maksudnya yang tengah tu adalah sudut dia. So segitiga dia MNT macam tu. So maksudnya kat sini dia punya sudut dia. So tengok sini MNT. So N dekat sini. So dia punya sudut dia adalah dekat sini. So segitiga dia kurang macam gini lah. Okay. So negatif 8/17. Kenapa dia letak negatif dekat sini? Okay. Okay, yang tu sekejap lagi. So dia nak minta kita cari tinggi Tn. Okay. So yang ni adalah dia macam nisbah ni. Okay. So kat sini dia kita kena tengok lah. Ok, so segitiga yang ni dengan yang ni. Ok, so yang ni kenapa negatif? Sebabnya kat sini dia kata cos. Ok, cos kita ingat balik lah. Ok, kalau cos, kalau dia duduk dekat sini, dia adalah negatif. Sebabnya kat sini rumah sin kan. Semua suka T kosong. Kat sini rumah sin. Sebab tu dia ada negatif. So kat sini kita compare sahaja. So 8/17. Ok, so kalau cos. Okay, cos tu kawan saya handsome kan. Okay, so kawan saya handsome. So maksudnya kat sini adalah sebelah. Kat sini adalah hypotenuse. Okay, so hypotenuse kat sini lah. Ni sudut 90. Hypotenuse menghadap dia kat sini adalah 17. So sebelah dia dekat sini. Okey, so sebelah dia adalah dekat sini. So kat sini adalah 8. Okey. So 8 jadi 4. So kita compare je lah. Kita buat. So 8, 17 mesti sama dengan 8. Dia punya yang kecil ni 4. Kalau hypotenuse M yang besar dia 17, yang kecil dia yang Tn. So kita tak tahu berapa. Okey. So ini kita darab silang je. So yang ni darab ni darab yang ni. Okay, so jadinya 8 darab Tn jadi Tn darab 8 sama dengan 4 darab 17. Okay. So Tn darab 8, 4 darab 17, kiralah 4 darab 17 sama dengan 68. So nak cari Tn, 8 ni darab pergi sana jadi bahagi. So 68 bahagi 8, so dapat 8.5. Okay, so jawapan dia adalah B. Okay. So soalan 17. Okay, soalan 17 adalah mengenai trigonometri. Okey, so rajak 6 menunjukkan titik P ditanda pada satu satah. Okey, so dia ada bagi koordinat. So yang depan ni X, yang ni adalah Y. So cari nilai theta. Okey, so sekarang ni dia nak theta. Theta ni maksudnya ni yang ni dia dah buat anak panah ni. Sini sampai sini berapa. Okey, so bila mana dia bagi yang ni, koordinat yang ni, kita kena cari yang ni lah. Okay, kita tahu satu putaran ni adalah 360. So kita cari kat sini berapa dulu. Okey, katakanlah X kat sini. So dah dapat yang ni, kita tolaklah 360. Tolak yang kita jumpa tu dapatlah baki dekat sini. Okey, so cara dia kita tengok. Kalau X ni maksud dia kat sini kan. So X ni daripada sini ke sini. So maksudnya yang ni adalah panjang X. Panjang X adalah 0.83 kat sini. Segitiga dia ni. So kat sini adalah 0.83. Kat sini Y adalah panjang sini ke sini. So kat sinilah sama. So 0.75. Tak payah letak negatif. Okey, sebab yang ni panjang kan. Panjang mana ada negatif. Okey, so sekarang kita ada apa ni? Kita ada
Kalau ni X ni sudut 90 kan. 90 dekat sini hipotenus. Okey, kalau kat sini menghadap X ni adalah sudut tentang. Kat sini adalah sebelah. So sekarang ni kita ada maklumat mengenai S dengan T. So S dengan T apa yang ada? Cos ke sin ke tan? Kalau sin, saya tak handsome. Okey. Yang ni dia nak hipotenus, ada hipotenus. Hipotenus kita tak tahu, so tak payah guna sin. Kalau kita guna cos, kawan saya handsome. Kawan saya handsome. So yang ni cos, yang ni sin. Cos pun sama juga, ada H, ada hipotenus. So kita tak tahu berapa. So yang terakhir adalah tan. Tolong tengok sekejap. Okey, yang ni maksudnya tentang dengan sebelah. So kita gunalah tan. So tan X. Okey, sebab kita nak cari X ni kan. So tentang dia berapa? Tentang dia 0.75. Bahagi dengan sebelah dia adalah 0.83. Okey. So nak cari X ni kita kena shift. Tekan shift. So kat sini kena tekan shift tan, dia akan jadi tan negatif 1. So bahagi tu kamu akan dapat 0.75 bagi 0.83. Okey. So tekan calculator. Okey, so shift tan 0.75 per dengan 0.83. Okey, so tutup kurungan. Okey, dia dapat yang tu. Okey, kalau kita tengok jawapan dia ni dalam degree. Okey, so dalam degree kita kena tukarlah dalam degree ni jawapan dia ni. So tukar degree ni, tukar yang ni ada bulat koma-koma ni. So dia adalah jawapan dia 4 berapa tadi? 42 degree 6 darjah. 42 degree 6 darjah. Okey, so yang ni kita dah jumpa 42 degree 6 darjah. Okey, so kita tolak lah, kita nak tahu baki kan. So kita dah tahu 360 degree tolak dengan 42 degree 6 darjah. Okey, so yang ni cara tekan dia. So 360 dalam degree. Okey, so tolak dengan 42 degree 6 degree. Okey, so jawapan dia 31754. Jawapan dia C. Okey, so 18. Ada 2 soalan lagi. Ni 3. 2 kan. Okay, so 18 darjah 7 menunjukkan titik Q pada satu sartah. So cari nilai tan. Okey, ni pun simple. Tan tu, tan tolong tengok sekejap. Yang ni tentang, yang ni sebelah. Okey. So tentang sebelah tu kita buatlah kita punya segitiga kita. Okey. So segitiga kita buat kat sini. Okey. So yang ni kan Y. Y ni berapa? Ni Y 15. Okey. So yang ni adalah X. X ni yang depan ni 8. Jangan letak negatif 8. 8. Okey. So yang kita nak cari yang kat sini lah. X. Okey. So tentang dia 15. Sebelah dia 8. Okey. So dekat sini kita kena letak negatif. Kenapa letak negatif? Sebab dekat sini rumah siapa? Dekat sini rumah sin kan. So sin je positif, yang lain negatif. So jadi negatif 15 per 8. Alright. So next 19. Okay, so 19 darjah 8 menunjukkan QST. Okay, QST ialah segitiga bersudut tegak, PQRS ialah garis lurus dan R ialah titik tengah bagi QS. Okay, so cari nilai cos. Okay, yang ni dia nak nilai cos. Okay, so cos, tengoklah cos apa dia punya formula. Cos kawan saya handsome. Okay, so sebelah dengan
hipotenuse. So nilai cos X. Okey, yang ni cos X dekat sini, yang ni X. Okey. Okey, dalam soalan ada satu poin penting. P, Q, R, S ialah garis lurus dan R ni adalah titik tengah. So bila titik tengah dia akan jadi pembahagi dua. So pembahagi dua tu maksudnya dia akan samalah. Kalau kat sini 4, kat sini pun 4. So kat sini jadi 8, kan? Okey, sini sampai sini jadi 8 cm. Okey, so sekarang X ni dia duduk rumah siapa? Okey, cuba kita buatlah. Kalau tak nampak, kita buat dia punya paksi dia. Okey, so dekat sini dia duduk dekat rumah sin, kan? Okey, so bila rumah sin dia kena letak negatif. Okey, so jadinya negatif sebelah dia berapa? Sebelah dia yang ni lah. Okay, sebelah dia 8. Hipotenuse dia, hipotenuse yang menghadap kat sini. So yang ni kita tahu, kan? So ini kita guna Pythagoras theorem. Pythagoras theorem kalau nak cari menghadap 90 ni kena tambah. So kat sini 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 punca kuasa. So kat sini kamu akan dapat 10. So kat sini 10 lah. So negatif 8 10. Kecilkan, dapat negatif 4/5. So jawapan dia D. Okay, so last one. Okay, last ni soalan 20. Okay, Rajah 9 menunjukkan titik P dan titik Q terletak di atas lengkuk satu bulatan unit. Okay, so cari nilai cos X dan cos sin Y. Yang ni sangat senang, cos X. Ini pun dia dah terang-terang dah cakap cos X tambah sin Y. Okay, X yang ni. So tengok yang ni X. So yang ni apa dia punya ni? Ni, kan? So X mana ni? X, kan? So ambil je X. So cos X 0.91 sin Y. Y yang ni. So palang dia yang ni. Y dia X yang Y. So Y yang ni 0. Sin 0. Tak boleh tulis dah yang ni. 0.91 dengan 0.80. So 0.91 tambah 0.80 dapatlah 1.71. So jawapan dia adalah D. Okey, selesai untuk soalan objektif 20 soalan. So dia ada ruangan jawapan nanti dalam exam. Okay, ruangan jawapan dia macam ni. So jawapan nanti kena tulis dalam bentuk sinilah, dekat muka surat ruangan jawapan. Okey. So yang ni untuk objektif. Cuba buat perlahan-lahan, cuba fahamkan. Dah buat satu tu, kalau masih rasa tak faham, buat lagi sampailah faham. Matematik ni kena buat. Nak tak nak kena buat baru faham. Dia faham melalui latihan yang kita buat. Kalau kamu tengok je kertas tu memang tak akan faham. Okey. So terima kasih. So nanti saya akan sambung dengan bahagian B dan C. Okay, thank you.